to the ground, killing all the innocent. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton-penonton, subscribers yang menonton channel saya Zam Metal Zone X-Ray TV. Okey. Kepada semua subscribers yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan anda juga boleh sharekan channel saya ini pada kenalan-kenalan anda untuk mengetahui kisah-kisah sejarah silam band-band yang saya sertai, seperti band-band yang ada nama, ada band yang biasa-biasa je, yang tak sempat buat album pun ada, macam-macam ya. Dan band yang antaranya Bloodshed, Crawpox, X-Ray, dan ada beberapa band lagi lah ya. Jadi sekarang ni kita di segmen Memory Rockers episod ketiga. Di mana dalam episod yang ketiga ni saya akan menyambung kisah bagaimana setelah manager pertama iaitu Uncle Rasul menarik diri daripada menjadi manager kumpulan Bentura, iaitu band pertama yang saya tubuhkan pada tahun 1985-86 macam tu. Jadi kisahnya selepas Uncle Rasul ni menarik diri, ya mungkin ramai pun sudah tahu antara sebabnya Uncle Rasul menarik diri ni kerana dia dia manage kita orang dengan baik, ya. Kami pun tak pernah ada manager, merasa ada manager, kami pergi praktis, kami dibayar, makan kami dibayar, transportation kami untuk pergi ke studio, semuanya dibiayai oleh Uncle Rasul sebagai manager. Transport nak pergi studio, transport nak pergi ke Battle of the Band, transport nak pergi kedai makan, transport nak pergi perbincangan, macam-macam. Semuanya dibuat dengan baik oleh Uncle Rasul, manager pertama Bentura, sebagaimana yang saya dah ceritakan pada Memory Rockers episod yang kedua lepas. Okey. Jadi Uncle Rasul ni sebenarnya dia dah tak dapat nak tahan lagi lah. Kerana bukannya apa? Bentura ni waktu kami dah giat praktis dengan manager, berita tentang kami ni di Bandar Tun Razak sudah agak gempar. Maksudnya di sekitar Bandar Tun Razak, terutama di taman perumahan kami di Taman Jaya Bandar Tun Razak, sudah agak viral lah sebenarnya cakap. Kalau bahasa sekarangnya sudah viral lah band ni di seluruh Bandar Tun Razak, terutama sekali di persekitaran perumahan kami di Taman Jaya Bandar Tun Razak. Jadi bila dah viral, orang dah ramai tahu, kawan-kawan dah ramai tahu. Jadi setiap kali kami praktis, kami diiringi oleh sampai dekat 10 orang kawan-kawan masuk dalam studio untuk tengok kami praktis. Jadi lepas praktis pula, manager biasanya akan bawa kami pergi kedai makan dan kita akan berbincang kat situ. Dan kawan-kawan yang 10 orang ni tadi semua pun ikut ke kedai makan. Bila manager pertama, Uncle Rasul dah kena macam tu, 2 kali pun kena macam tu juga, 3 kali praktis pun kena macam tu, dia pun tak tahan. Jadi mungkin dia fikir, terpaksalah dia menarik diri kerana mungkin kos nak, kawan-kawan dah ramai ikut. Lepas tu nak belanja sampai termasuk kita orang 5 orang satu band dah jadi 15 orang. Jadi memanglah kan, memang agak sesuatu yang berat setiap kali lepas praktis dah bayar duit studio, minyak kereta bawa kita orang semua ke studio, lepas tu makan nak support lagi sampai 15 orang termasuk dengan penyokong 10 orang tu lah. Jadi Uncle Rasul yang selama ni telah banyak berjasa dengan Bentura terpaksa menarik diri. Dia menarik diri. Tapi Bentura ni waktu tu kami agak bertuah kerana ada seorang sepupu saya ni. Okey, sebelum tu saya nak beritahu, kami ni Bentura waktu kami tubuhkan band tu, band Bentura ni mendapat sokongan yang sangat baik daripada saudara mara saya. Contohnya Pak Lang saya. Pak Lang saya dia seorang musician juga waktu zaman 60-an, pemain gitar. Mak Lang saya, ibu saya sendiri, Pak Cik Rasul, uncle saya iaitu manager pertama. Dan sepupu-sepupu saya seperti Fazura, Fairuz, Kak Fazilah, dan juga Abang Malik. Okey, sebut pasal Abang Malik ni. Sebenarnya Abang Malik ni, dia ni adalah
suami kepada sepupu saya, iaitu Kak Fazilah. Jadi senang saya cakap, Abang Malik ni pun dah macam sepupu saya lah, senang cakap. Okey, sewaktu Ventura ambil alih oleh pertama kalinya oleh Uncle Rasul sebagai manager pertama, sebenarnya Abang Malik dan juga Kak Fazilah dan juga Fazura dan Fairuz sepupu saya semua ni, mereka ni selalu ada bersama dengan band ni. Bila band Ventura ni ada aktiviti, ada jamming ke apa, mereka semua datang support. Bila ada Battle of the Band, apalah lagi, penuh saudara mara semua support. Tapi yang support tu peringkat dengan saya sepupu-sepupu je lah. Yang makcik-makcik ni tak adalah, yang cuma manager Uncle Rasul saja. Jadi apabila Uncle Rasul menyatakan hasrat yang dia dah tak tahan, dia pun nak keluar daripada menguruskan band Ventura ni, kami tak ada masalah waktu tu kerana secara langsungnya Abang Malik yang memang sentiasa berada waktu Uncle Rasul ni jadi manager, Abang Malik ni pun memang setiap pergerakan kami dia pun ada sekali waktu tu. Sebab tu bila Uncle Rasul tarik diri je, Abang Malik terus je masuk. Macam tu, senang je. Jadi kami pun senang cakap tak ada banyak macam masalah sangatlah. Sebab apa, bila Uncle Rasul sebagai manager pertama tarik diri, automatik Abang Malik pun terus masuk. Jadi praktis kami semua tak ada masalah lagi. Kami terus disambung oleh manager kedua iaitu Abang Malik. Okey. Bercerita tentang Abang Malik ni. Abang Malik ni sebenarnya dia ni sebagaimana saya kata tadi ialah suami kepada sepupu saya, Kak Fazilah. Jadi Abang Malik ni sebenarnya dia boleh dikatakan sewaktu itu dia ni banyak bekerja sebagai pemandu. Contohnya dia pernah bawa lori besar kerja dengan syarikat-syarikat tertentu. Dia pernah bawa lori yang sederhana, dia pernah bawa bas mini bertahun-tahun. Jadi dalam arti kata lain, Abang Malik ni dia memang sangat hebat dalam pemanduan lah. Sebab lori-lori besar pun dia selamba je bawa, apalagi kereta kan. Macam tu. Jadi Abang Malik ni dia lebih kepada pemanduan pekerjaan dia. Okay. Jadi Abang Malik pun setelah dia ambil alih Ventura ni, dia pun buat macam biasa. Okay, tiap-tiap minggu kami buat latihan di studio Sound Dimension. Sound Dimension ni sebagaimana yang saya beritahu sebelum ni, ialah sebuah studio yang agak popular waktu itu di Kampung Baharu. Di mana studio ni juga kumpulan Search pun pernah buat latihan waktu awal-awal dulu, tahun 80-an dulu di studio ni. Di studio Sound Dimension yang dijaga oleh Abang Zainal. Okey, jadi setiap minggu kami akan buat latihan. Abang Malik lah yang menggantikan Uncle Rasul. Tapi walau bagaimanapun, walaupun Uncle Rasul dah tak menguruskan Ventura, setiap kali kami berjumpa ataupun terjumpa ke, sebab dia pakcik saya, kami selalu terjumpa di rumah arwah nenek saya di Kampung Baru, dia tetap akan bertanya tentang perkembangan band, tentang perkembangan Ventura ni. Okey, jadi dengan Abang Malik ni, kami pun selalu dibawa kalau dengan Uncle Rasul menggunakan kereta mini minor. Dengan Abang Malik pun menggunakan kereta lama juga, tapi kereta yang berjenama Ford, iaitu Ford Escort. Kisah Ford Escort ni dengan kami memang macam-macam. Saya pun tak boleh nak kata lah, kereta ni kereta lama kan. Tapi Abang Malik ni pasal minat dia untuk nak menguruskan Ventura ni, memang kami kumpulan Ventura sangat-sangat berterima kasih pada beliau lah, pada Abang Malik. Sebab banyak sangat pengorbanan dia kan. Dia sebagai manager, dia keluarkan duit pun banyak. Dan dia pun belanja kami makan. Tanpa mengira lah. Abang Malik ni dengan Uncle Rasul ni tanpa mengira. Sebab mereka minat dan mereka nak bantu. Sebab mereka ni mungkin mereka nampak Ventura ni ada, orang cakap apa, ada future, ada masa depan untuk pergi lebih jauh. Jadi Abang Malik pun meneruskan tugas sebagai manager dengan menggunakan kereta Ford Escort, kereta lama tu. Jadi dengan Ford Escort ni sebenarnya kami tak tahulah, beberapa kali juga kami semua turun tolak kereta ceritanya. Sebab ialah kereta lama kan, lepas tu kita duduk dalam kereta sampai 5 orang. Termasuk Abang Malik dah 6 orang. Jadi beberapa kali jugalah kami kereta tu problem tengah jalan, kami beramai-ramai tolak. Nak pergi ke studio kadang-kadang sangkut, tolak. Nak pergi ke tempat-tempat tertentu, tolak. Sampailah ada satu ketika ni, ini cerita yang agak lucu juga.
waktu tu kalau tak silap saya di kawasan Kampung Baru juga. Kami berlima naik kereta Ford Escort. Manager kedua Abang Malik ni, tiba-tiba kereta tu macam ada masalah. So dekat situ kami terpaksa tolak jalan. Lepas tu sampai kat satu kawasan lagi, masih di Kampung Baru lagi. Cari tempat. Rupanya kalau tak silap saya, kami tersilap jalan. Kemudian Abang Malik ni, sesuatu yang mengejutkan kami semula. Waktu tu kami berlima dalam kereta, bayangkan 4 orang kat belakang, seorang dekat sebelah pemandu, Abang Malik pandu kereta. Jadi semuanya ada 6 orang. Bila dah salah jalan dekat Kampung Baru tu, sepatutnya kalau orang biasa dia akan pusing balik kan, cari jalan, pusing, reverse, okey, kemudian pusing balik kan. Yang mengejutkan kami pada waktu tu yang saya tak dapat lupakan, dengan serta-mertanya Abang Malik masuk gear reverse, terus dia reverse macam orang jalan ke depan. Maksudnya memang saya boleh katakan macam James Bond lah, senang cakap. Abang Malik ni dia punya reverse kereta tu, dia reverse sangat laju. Saya boleh katakan lebih kurang mungkin dalam 60 km sejam kot dia reverse tu. Macam tu sekali. Kami dalam kereta, menggelupuh dalam kereta tu. Woi, laju. Memang terperanjat. Kami semua memang terperanjat. Kamu bayangkan kalau korang ada kat dalam kereta, tiba-tiba driver kereta korang masuk gear reverse, terus reverse macam tu dia dengan kelajuan lebih kurang 60 km. Memang agak laju juga reverse. Reverse Abang Malik tu memang laju. Memang kami semua dalam kereta waktu tu memang terperanjat lah. Memang terperanjat beruk lah orang cakap. Sebab tindakan drastik. Almaklum lah kan. Abang Malik ni kan dia driver. Dia bawa bas mini, dia bawa lori-lori besar. Dia pengalaman dia dalam bidang pemanduan 4 roda ni memang sangat hebat. Jadi itu antara cerita yang tak dapat dilupakan lah tentang Abang Malik ni dengan kumpulan Ventura waktu tu. Dia reverse memang sangat laju. Dengan sangat laju, dengan selamba dia je reverse. Masa tu yang memang membuatkan kami semua memang terperanjat satu band dalam kereta waktu tu. Okey, sehinggalah pengakhiran Ventura pada tahun 1988. Pada waktu ni, pada tahun 1988, Abang Malik masih menguruskan kami, kumpulan Ventura. Dia menguruskan kami memang sangat baik. Apa yang Angka Rasul buat, macam itulah Abang Malik buat. Sangat baik. Tanpa mengira apa pun. Dia tolong, betul-betul dia tolong band ni, Ventura ni. Jadi, waktu kami bercadang untuk membubarkan kumpulan Ventura, waktu tu sekitar tahun 1988. Kami nak bubarkan Ventura ni kerana, waktu tu, kalau anda ingat lagi, saya pernah beritahu korang di mana Ventura ni pemain gitar keduanya, iaitu Brother Mus, ialah seorang student di Maktab Perguruan Ilmu Khas. Okey. Waktu tahun 1988 ni, Brother Mus ni dah sibuk dengan urusan pembelajaran dia. Sebab dia ni bakal menjadi guru, Brother Mus ni. Dan Alhamdulillah sekarang ni pun dah jadi guru pun, sekarang di Jenjarom, di Selangor. Di kampung dia di Jenjarom. Jenjarom tak jauh lah kan, dalam Selangor lagi. Jadi, dia sibuk dengan peperiksaan, dengan assignment dia kan. Maklumlah kan budak maktab perguruan, waktu tu ada maktab perguruan. So bila Brother Mus dah sibuk dan dia pun dah hampir nak habis belajar mungkin waktu tu, dia pun dah nak keluar daripada MPIK, Maktab Perguruan Ilmu Khas. Jadi Mus pun tak dapat nak meneruskan perjuangan waktu tu dengan Ventura. Jadi Mus dah keluar. Kemudian penyanyi utama iaitu Halim. Halim yang ceritanya di Battle of the Band Galactica terantuk kepala dekat gitar saya tu, yang aduh tu, satu Galactica dengan suara dia tu. Halim ni, dia ni dalam band antara yang handsome lah. Jadi Halim ni sebenarnya, waktu tahun 88 tu, dia pun sibuk. Dia sibuk dengan kerjaya dia. Waktu tu Halim ni pun dah mula bekerja. So dia pun agak sibuk. Kadang-kadang tak free. Jadi masa dia untuk nak bersama dengan band tu agak terhad. Dan lagi satu yang kami semua tahu, Halim ni masa tu dia agak Romeo sikit. Halim ni dia agak Romeo. So dia agak ramai teman wanita waktu tu. Jadi kita pun faham Halim ni pun dah sibuk bekerja. Dia pun masa dah kurang lah untuk bersama dengan Ventura waktu tu. Jadi secara tak langsung kami dah kehilangan
pemain gitar, Brother Mus dan juga Halim sebagai penyanyi. Jadi yang tinggal hanyalah kami bertiga, iaitu saya sebagai pemain bass, Ada sebagai pemain drum dan juga Ajin sebagai pemain gitar utama. Jadi tinggal kami bertiga, kami bercadang untuk bubarkan Bentura. Bila dah bubarkan Bentura, lahirlah kumpulan opera. Di mana kumpulan opera ni kesinambungan daripada kumpulan Bentura. Di mana opera ni dianggotai pada asalnya ialah 4 orang. Saya, Ajin, Ada dan seorang penyanyi baru. Okey, kisah Bentura ni akan saya sambung pada episod yang seterusnya, iaitu Memory Rockers episod keempat. Di mana walaupun kami dah kehilangan 2 anggota kumpulan, iaitu penyanyi utama Halim, penyanyi kumpulan Bentura, dan juga Brother Mus, pemain gitar kumpulan Bentura, kami tinggal bertiga. Kami teruskan juga perjuangan dengan melahirkan sebuah band yang digelar opera waktu tu, tahun 88. Dan yang berita yang baik sekali, Abang Malik yang menguruskan Bentura pun masih bersama dengan kami untuk terus menjadi manager kepada opera pada tahun 1988. Jadi itu aja cerita yang berkenaan dengan Bentura dengan manager yang kedua, iaitu Abang Malik. Kerana Abang Malik ni mengambil, orang cakap apa, kesinambungan daripada tugas Uncle Rasul. Jadi Abang Malik dengan Bentura pun tak lama sangat. Sebab Abang Malik dia akan sambung lagi tugas dia dengan opera lepas ni. Jadi dengan opera lepas ni saya akan cerita pada Memory Rockers episod yang keempat. Selepas ni lah. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Dan saya mohon kepada sesiapa yang dah subscribe, mungkin boleh sharekan channel ni pada semua kenalan anda. Dan kepada yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Nantikan Memory Rockers episod keempat. Assalamualaikum.